وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Hai talib, hendaklah engkau faham makna perkataan yang tersebut ini dan akan murad dalilnya itu bersungguh-sungguh, yaitu bahawa engkau tilik dengan mata hati engkau pada pekerjaan azali. Adakah engkau dapat di sana ada suatu yang lain daripada zat Tuhan Wahidil Ahad dan barang yang lain daripada ketentuan sifatnya? Maka yaitu tiada engkau dapat ada suatu yang lain daripada keduanya sekali-kali. Baik tuan puan para pencipta ilmu sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya dapat kita hadir di dalam majlis ini dan duduk i'tikaf di dalam masjid ini. Sekurang-kurangnya dapatlah melepaskan kita daripada musibah penyakit kelalaian. Karena majlis ini adalah majlis zikir, majlis memperingatkan kita, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sambung balik pengajian kita Bidayatul Talibin muka surat 36, 5 baris dari bawah. Coba kita tengok katanya. Hai talib, wahai orang yang menuntut ilmu, hendaklah engkau faham makna perkataan tersebut ini, yakni perkataan yang akan datang ini. Maksud perkataan yang tersebut ini, yakni perkataan yang akan datang ini, ke depan, yang kita nak bincangkan ke depan ni, hendak kita faham dan akan murad. Jadi perkataan, kita kena faham perkataan dan kita kena faham pula murad. Dalilnya, dalil bagi perkataan itu, faham tu bersungguh-sungguh. Jangan main-main. Dia kata hendaklah kita faham kataan ini dan akan murad, yakni faham akan murad dalilnya, dalil perkataan ini, perkataan yang tersebut ini. Faham tu bersungguh-sungguh. Kena hati bagi faham sungguh-sungguh. Kalau faham tak bersungguh, maka takut dan juga bimbang, membawa kepada fitnah. Begitulah juga kalau kita tak faham sungguh, kita rasa takut dan juga bimbang, membawa kepada kufur. Sebab perkataan yang kita nak bincang ke depan ini,
masuk dalam keadaan yang agak susah, payah dan juga agak dalam. Jadi kita kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Jangan main-main telefon. Jangan main-main. Bagi tumbuhan betul-betul. Sebab perkataan yang ke depan ini dia bersangkut dengan istilah sufiyah, istilah ulama tasawuf, yang dimana di dalamnya akan disebut beberapa istilah yang dalam dan juga yang payah-payah, yang mungkin kita tidak pernah mendengar, mungkin juga kita pernah dengar, tapi kita tak tahu apa dia yang aku dengar. Artinya kita kenal nama, tapi kita tak kenal Tuhan punya nama. Macam itulah kan. Jadi dengar bagi baik-baik, beri tumpuan yang sungguh-sungguh. Kerana yang kita nak pelajari ke depan ini dia bersangkut dengan istilah ulama sufi. Antaranya ialah istilah ilmu martabat 7. Tengok sana dia kata. Apa dia perkataan yang tersebut itu? Iaitu tu maknanya perkataan yang tersebut itu iaitu bahawa engkau tilik dengan mata hati, pandang dengan mata hati engkau kan. Sebab apa dia kata mata hati? Sebab kita ni ada dua jenis mata kan, ada dua jenis mata. Satu kita panggil mata zahir, panca indera zahir. Maka panca indera zahir ni orang Arab panggil basar. Itu mata kepala dia panggil. Situ. Maka mata kepala ini fungsinya digunakan untuk melihat benda-benda yang zahir sahaja. Adapun benda yang ghaib, benda yang batin, benda yang tersembunyi, maka kita tidak dapat lihat dengan mata kasar. Tak boleh lihat dengan mata zahir, mata kepala tak boleh kan. Maka begitu juga ada satu lagi mata di dalam diri kita ini, kita panggil mata batin, atau juga dipanggil dengan panca indera batin. Maka panca indera batin inilah dinamakan dia mata hati. Orang Arab panggil basirah. Beza basar, basirah. Kalau basar itu mata kepala, kalau basirah itu maknanya mata hati. Ada siapa nama basirah? Mesti ada punya lah. Jadi kalau musliman yang namanya basirah itu maknanya mata hati kan. Lain buah hati. Kalau buah hati itu lain pula. Kalau buah hati dia panggil samaratul qalbi, buah hati kan. Kemudian tengok lagi disebut di situ. Dia kata apa? Kan? Dia kata bahawa engkau tilik dengan mata hati engkau, tilik pada pekerjaan azali. Tengok pada pekerjaan azali, pekerjaan sedia kala. Tengok dengan mata hati dulu. Adakah engkau dapat di sana, yang ini di azali? Adakah engkau dapat di sana, yang ini di azali itu dapat akan suatu yang lain daripada zat Tuhan wahidil ahad, yang satu dan barang yang lain daripada ketentuan sifatnya, sifat Allah? Ada ke tak? Yang kita dengar cerita tauhid kan, azali dengan qadim tu kata setengah ulama sama ya. Dengan mana mala awala lahu,
perkara yang tidak ada permulaan baginya. Ada setengah ulama kata tak, azali lain, qadim lain. Lain pun cuma dia ada umum khusus saja. Kan? Kalau kata azali itu dia umum. Adapun qadim itu dia tertentu kepada benda yang mawujud saja. Kan? Itu maklum. Bila kita sebut qadim, maka qadim ini khas, tertentu kepada benda-benda yang mawujud saja. Seperti zat Allah, mawujud lagi wujudi. Begitu juga sifat ma'ani, itu bagi wujudi. Ini orang panggil qadim. Adapun sifat wujud, qidam, baqa, sifat ma'nawiyah, kita panggil qadim. Itu dia panggil azali. Sebab mereka bukan wujudi. Baik, itu dalam ilmu tauhid. Jadi kita ambil dua sama. Artinya azali dengan qadim dengan makna pada masa sedia kala. Jadi pada masa sedia kala itu ada benda yang lain daripada zat Allah dan juga sifat-sifatnya. Dia tanya, adakah di sana engkau dapat di azali itu akan sesuatu yang lain daripada zat Tuhan dan barang yang lain daripada ketentuan sifatnya? Maka dia jawab, maka iaitu tiada engkau dapat akan sesuatu yang lain daripada keduanya sekali-kali, yakni sama sekali langsung engkau tak akan mendapati di azali akan sesuatu yang lain daripada zat Allah dan juga sifat-sifat Allah. Tak ada. Hanya yang ada di azali itu zat Allah Ta'ala saja dan juga sifat-sifat dia. Lain pada zat Allah, lain pada sifat-sifat Allah, tidak ada. Baik. Ini yang kita kena faham ni, yang nama azali. Kan? Itu kita faham dah satu. Lepas itu kita kena faham pula dalilnya. Faham dalil, faham murad dengan dalil. Tengok dia kata, maka iaitulah, mana? Iaitulah yang kata tidak engkau dapat akan sesuatu yang lain daripada keduanya sekali-kali daripada azali itu. Hanya bagi orang yang tak ada tempat nak berujung kembali kan. Bagi maka iaitu tiada engkau dapat akan sesuatu yang lain daripada keduanya, yakni yang lain pada zat dan juga sifat-sifat Allah Ta'ala itu dia azali. Itulah dia bagi makna hadis kana Allahu wa la syai'a ma'ahu. Apa arti? Artinya telah ada Allah Ta'ala itu pada azali, padahal tiada sesuatu sertanya serta Allah Ta'ala, yakni daripada segala makhluk ini tak ada. Maka di sini kita kena faham murad dalil hadis ini dan ke mana. Ini kita kena pergi kepada kaedah bahasa Arab dan juga kena pergi kepada kaedah ilmu nahwu. Jadi kena, kalau orang mengaji dalam ilmu nahwu, dia ada dalam bab kana wa akhawatuha. Dimaksud dalam bab kana dan juga saudara-saudaranya, yakni segala seumpama dengan dia. Maka kana itu dia ada amal. Amal kana iaitu yarfa'ul ismu, apa yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Dia merofakkan isim, yakni selepas daripada kana kena baca dengan dhammah. Sebab itu disebut kanallahu.
mesti kena baca hu, tak boleh baca ha, tak boleh baca hi. Kaedahnya gitu. Sebab dia jadi isim bagi kana, maka isim kana wajib kena baca dengan rafa'. Kanallahu, kan? Baik. Lepas tu dia menasabkan khabar. Maka di sini tak ada khabar kana. Mana khabar kana? Tak ada. Bila tak ada khabar kana, maka di situ dapatlah kita faham bahawa kana di sini dia panggil kana tam. Sebab kana dia ada dua, ada kana naqis, ada kana tam. Bila kana naqis, maka kana naqis itu dia berhajat kepada isim dan khabar. Isim dia kena baca dengan rafa', khabarnya kena baca dengan nasab. Seperti contoh ayat Quran, wa kana Allahu alima. Kana Allahu, itu isimnya, aliman, atau man nasab fathah, itu dipanggil khabar. Jadi dipanggil kana naqis. Adapun kana tam, ini yang kita bincang ni. Kana tam dia tak berhajat kepada khabar. Di sini tak ada khabar, berarti kana di sini kana tam. Faham tak? Kana tam. Maka kana tam, kana dengan dua makna. Kana dengan makna wujidah, satu lagi kana dengan makna hasala. Kita belajar bilangan sampai-sampai, walaupun tak belajar lagi, tapi bagi biasa dengar. Kana tam kita kena terjemah kana bimakna wa wujida. Wujida tu makna ada, atau kana dengan makna hasala. Hasala tu dengan makna dapat. Jadi di sini kana dengan makna wujida. Sebab tu dia terjemah telah ada Allah. Itu ada azali. Pasal pada terjemah ada, sebab kana tam dengan makna wujida. Wujida tu terjemah dalam bahasa kita makna ada. Kan? Baik. Kalau begitu kaun, kana yakunu kaunan, masdar ya. Kun, fi'il amar dia. Kana yakunu kaun. Maka kaun itu dia ada dua pula. Kaun mutlak dengan kaun muqayyad. Ini saya nak terang murad dalil. Kan disebut tadi kan, kita kena faham perkataan yang tersebut ini dan murad kehendak dalil dia. Itu saya kata kena dengar bagi hidayah. Bila sebut kaun, jadi kaun tu dia ada dua pula. Ada kaun mutlak, ada kaun muqayyad. Apa beza kaun mutlak dengan kaun muqayyad? Kaun mutlak kita terjemah ada dia, tak ada siapa buat. Ada dia, tak ada siapa buat. Kalau gitu, ada azan Allah, ada tak siapa buat dia? Tak ada. Itu bagi kaun mutlak. Sebab tu bila kita mengaji dalam ilmu tauhid, wujud zat Allah, wujud yang mutlak. Ada Tuhan, tidak memberi bekas oleh yang lainnya. Tak ada siapa buat Tuhan, tak ada siapa cipta Tuhan, tak ada siapa yang menjadikan Tuhan. Jadi ada Tuhan tu panggil wujud zati yang mutlak. Ada kita ni panggil wujud ghairu zat, tak gitu. Wujud ghairu zat itulah namanya kaun muqayyad. Jadi kaun muqayyad tu mana ada kita dikaitkan
dengan sebab ada yang lain menjadikan kita. Atau bagi kaun muqayyad, ada kita sebab ada yang lain yang mengadakan kita, yang mencipta dan menjadikan kita. Apa itu kaun di sini dipanggil kaun apa? Kaun mutlak. Jadi ada Tuhan, ada sifat Tuhan, tak ada siapa pun yang menjadi dan menciptakan dia. Baik. Itu orang panggil azali. Bila kita faham di situ, berarti kita faham, masa azali itu zat Tuhan saja yang ada dan sifat-sifat dia saja yang ada. Lain daripada zat Tuhan, lain daripada sifat-sifatnya, tak ada. Itu yang disebut sini, tiada engkau dapat akan suatu yang lain daripada keduanya sekali-kali, sama sekali langsung. Pada masa azali tak ada yang lain daripada zat Allah, tak ada yang lain daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya yang ada zat Tuhan saja dan sifat-sifat dia. Boleh faham? Mudah ya, dah simple ya. Lepas tu kena bagi perhatian. Baik. Baik, tengok dia kata. Itu kita kena fahami bagi elok. Murah dengan dalil tersebut. Betul. Lepas tu tengok kata, dan hendaklah engkau jazamkan. Tengok kita balik. Dan hendaklah engkau jazamkan. Jazam ni mana putus. Jazam dalam ilmu tauhid maknanya i'tiqad al-jazim, i'tiqad yang putus, yang tidak asyak, tidak ada zon dan tidak ada waham. Boleh juga kita padankan dengan terjemahan pegangan yang tetap. Itu makna jazam. Hendaklah engkau jazamkan bahwasanya Allah Ta'ala, yaitu Allah itu sekali-kali tiada ia Allah berubah daripada barang yang ada ia Allah pada azalinya, pada masa yang sentiasa lagi akan datang. Dia faham tak? Dia faham tak apa maknanya? Kalau pada masa azali Allah Ta'ala itu ada dan sifat-sifatnya ada, masa ni pun Allah Ta'ala ada, sifat-sifatnya juga ada, dan masa akan datang pun Allah Ta'ala tetap ada, sifat-sifatnya pun tetap ada, tak berubah. Kalau kita kata dulu Tuhan ada, tak ada lah, itu berubah namanya. Kalau dulu ada, sekarang ada, akan datang pun ada. Kan? Inilah maksud daripada ayat Al-Quran. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah Ta'ala lah yang awal, jadi yang ada dia tak ada permulaan. Allah Ta'ala yang akhir, yani yang ada Allah tak ada tak ada kesudahan. Lepas tu bila kata ada dia tak ada permulaan, adanya tak ada kesudahan, dengan makna sentiasa ada. Tu orang panggil azali. Tu orang panggil azali. Artinya tak berubah. Maka daripada kaedah ni lah tuan-tuan dan puan, ulama-ulama sufi, ini dengan baik, ini istilah. Ulama-ulama sufi suruh kita ini jadi azali. Kun azaliyan. Jadikanlah dirimu tu orang azali. Nak jadi aku mana? Aku ni orang azali, aku baru. Azali ni benar tak ada mula, tak ada kesudahan. Aku ni ada permulaan dan juga ada pengakhiran. Macam mana nak jadi azali? Itu dia tak faham maksud. Maksud jadikan dirimu azali itu maknanya jadikan dirimu itu jangan berubah-ubah. Sebab azali ni dia tak berubah, tak gitu.
Lagu mana kata jangan berubah? Lagu ni. Dulu masa minyak tak naik. Dulu minyak 97 berapa? RM2.8. RM2.8. Sekarang 97 tinggal RM4.5. Turun dah RM3. Itu RM4.8. Turun RM4.6. Kemarin tengok RM4.5. Saya bubuh minyak kat Jitra dengan RM4.5 lah. Tapi saya tak bubuh hatu lah. Bubuh hatu RM2 lah. RM95. Bubuh hatu. Nak abang kata apa? Abang kata kalau dulu kita senang, sekarang kita susah. Dulu kita senang susah, bagi orang azali tetap sama ya. Susah pun macam tu, senang pun macam tu. Tu mana azali, dia tidak berubah. Walaupun waktu berubah, dia tetap macam tu. Dia tidak berubah walaupun keadaan situasi berubah, maka dia tetap macam tu. Tu mana azali. Kun azaliyan wa kunu azaliin. Jadilah kamu sekalian orang-orang azali. Mana jangan berubah. Kalau guna bahasa mudahnya cakap ni, ribut taufan ke tak ribut ke, aku tetap datang kuliah di Masjid Syarifah Asyarifah, Masjid Sultan Ahmad. Tu azali namanya. Ribut ke tak ribut ke, hujan ke tak hujan ke, susah senang ke, aku tetap main. Tu mana azali. Tak berubah. Ni kita san mai, san tak mai, tu tak azali. Sebab dia berubah. San mai, san tak mai, san mai, san tak mai. Aku tak jadi azali lagi. Sebab azali dia tak berubah. Sakit, demam ke, susah senang ke, kan ribut taufan ke, angin ribut ke, tetap aku sampai. Ini contoh. Nak abang kata azali. Ini kalau tuan-tuan jumpa perkataan ini dalam kitab-kitab tasawuf, kun azaliyan, jadikanlah dirimu itu orang azali. Itu maksudnya. Maksudnya la yataghayyar bitaghayyuril awqat. Jangan berubah sekalipun waktu-waktu berubah. Waktu berubah, keadaan berubah, situasi berubah, tapi dia tetap macam tu lah juga. Ini pun begitu. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan kita, sebelum ada masa, sebelum ada waktu, selepas ada waktu, selepas ada masa, Tuhan kita tetap azali. Dia ada sentiasa dan tak berubah-ubah. Nah, itu sebenarnya itu kita kena jazamkan. Jazam, nanti kau putus. Jadi benda ini ada dalilnya, maka kita kena faham pula dalilnya. Tengok kata, inilah makna. Inilah, iaitu engkau jazamkan bahawa sebenarnya Allah Ta'ala sekali-kali tidak ia ubah tu. Itulah makna sabdanya sallallahu alaihi wasallam, wa huwa al-ana kama ala ma alaihi kana. Dan artinya, dan ia Allah sekarang ini atas barang yang ada, ia Allah pada azali. Ini tiada suatu sertanya serta Allah. La pun tak ada juga. Kau mana pula kata tak ada? Kan kita ada lah ni. Allah ada, kita ada. Allah ada, alam pun ada. Baca kata sekarang Allah Ta'ala juga yang ada. Hal lain pada Allah tak ada juga. Kau mana? Faham tak nak? Lagu mana nak arti?
tasawuf dipanggil wujud haqiqi. Itu wujud Allah. Wujud kita selain pada Allah dipanggil majazi. Akan letak gila. Jadi majazi benar pinjaman. Bila pinjaman bukan hak sebenar. Saya kata bukan hak kita sungguh-sungguh. Dan juga dinamakan wujud kita ini dengan wujud zilli. Wujud zilli ini maksudnya wujud seperti ada bayang-bayang. Ada bayang-bayang. Dengan makna apa? Bayang-bayang boleh tak ada kalau tidak ada Tuhan punya bayang. Tak boleh ada kan? Bila ada bayang-bayang, mesti ada Tuhan punya bayang-bayang. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahkan kata setengah ulama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dikatakan bayang-bayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuan-tuan nak faham? Sayyidina Abu Bakar itu bayang-bayang Rasulullah. Nak faham mana? Ini bahasa-bahasa kiasan. Dengan makna di mana ada Rasulullah, di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Macam tu, di mana ada bayang-bayang, di situ ada Tuhan punya bayang. Tu nak faham gitu. Jadi ada kita ini dipanggil wujud zilli. Ada bayang-bayang. Di mana ada kita, di situlah menunjuk di atas wujud Allah. Kerana bayang-bayang tidak boleh ada kalau tak ada Tuhan punya bayang. Bagi arti kita ya. Kan? Sebab tu dia kata sini. Jadi jangan peliklah kata dan ia sekarang ini, yakni Allah Ta'ala sekarang ini atas barang yang ada ia pada azali. Kalau pada azali dulu Tuhan saja yang ada, sifat-sifat dia saja ada, hal lain pada zat dengan sifat tak ada. Maka sekarang pun macam tu juga, zat Tuhan saja yang ada dengan sifat-sifat dia, yang lain pada zat Allah dan sifat-sifatnya tak ada. Boleh terima kan kita ada. Kita ni kan yang lain daripada Allah, tak gitu? Maka kita kena faham, ada Allah itu wujud haqiqi, ada kita ini wujud majazi, ada wujud zilli, wujud bayang-bayang dipanggil. Bis. Pada tengok lagi. Dia kata kemudian kemudian jadi selepas daripada engkau faham perkataan yang tersebut dan selepas daripada engkau jazamkan bahawa Allah Ta'ala itu tidak berubah, tu mana kemudian tu kena buat catatan tu. Saya nak faham lah. Kemudian yakni kemudian ni maknanya selepas. Kemudian yakni selepas daripada engkau faham perkataan yang tersebut, perkataan tadi ni, patut engkau jazamkan bahawa Allah Ta'ala tidak berubah. Itu bila kita faham yang tu, dia kata hendaklah engkau yakin dan jazamkan pula dengan ain musyahadah engkau, dengan pandang mata hati engkau. Itu mana ain musyahadah, jadi pandang mata hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah mengetahui ia Allah dengan ilmunya, ilmu Allah yang azali. Tahu apa? Tahu akan bahawasanya ia Allah munfaridun dan mutawahhidun dengan ketuhanannya. Apa makna munfaridun mutawahhid? Munfaridun maksudnya ketunggalan ia,
mutawahhid, keesaan ia. Jadi hendaklah kita jazam Allah Ta'ala itu munfarid, ketunggalan ia, mutawahhidun lagi asa ia dengan ketuhanannya. Itu kita kena tahu. Dan sebagaimana maklum, kita pelajari dalam ilmu tauhid, sifat ilmu kan, sifat ilmu dia takluk kepada apa? Takluk kepada wajibat, mustahilat, jaizat. Sifat ilmu dia takluk kepada tiga-tiga. Takluk pada yang wajib, segala yang wajib, segala yang mustahil, dan juga segala yang harus. Maka takluk sifat ilmu ni kita panggil sebagai takluk inkishaf. Inkishaf dengan mana ittidah, nyata. Nyata lah. Baik. Jadi kita ambil satu ya. Apa makna sifat ilmu itu bertakluk kepada segala yang wajib? Yakni Allah Ta'ala tahu zat dia. Zat itu wajib. Dan Allah Ta'ala tahu kan segala sifat-sifat segala sifat-sifat dia. Sebab sifat-sifat Allah Ta'ala itu wajib. Tuhan tahu. Maka di sinilah ulama-ulama terturuh kita sebut Allah Ta'ala itu tahu dengan sifat ilmunya, kata dia bersifat dengan ilmu. Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat ilmunya, kata dia tu bersifat dengan ilmu. Sebab ilmu tu wajib. Sebab tu disebut di sini mengetahui ia dengan ilmunya yang asali, tahu akan bahawasanya ia munfaridun, mutawahhid, zat yang ketunggalan, lagi yang esa, satu dia. Dia tahu dia satu je. Dan dengan bersifatnya tu Allah pada kata dengan ilmunya. Allah Ta'ala tahu juga dengan ilmunya tadi, tahu dengan bersifatnya ya Allah, dengan kamalat, jadi dengan kesempurnaannya yang tiada terhingga pada bilangannya, daripada sifat kamal dan sifat izzah dan sifat jalal dan juga sifat jamal. Padahal sekaliannya itu menunjuk atas kekurangan barang yang lain daripadanya, daripada Allah. Hal lain pada Allah semua kurang. Dan atas lemah yang lain pada Allah, dan hinanya yang lain daripada Allah, dan kejinya yang lain pada Allah. Padahal barang yang lain daripadanya ya Allah itu tiada wujud sekali-kali, tak ada sama sekali, yakni pada hakikat. Walaupun ada majazinya, kita nampak kita ada, tapi pada hakikatnya kita ini tidak ada. Lalu mana kita kata kita ni hakikatnya tak ada? Senang ya. Ulama sufi dia buat begini. Ada kita apa ni, tak ada kita dulu kita tak ada. Lepas itu kita ada. Lepas ada kita, tak ada pula kita. Maka kita ini kita panggil apa? Wujud mawujud bainal adamain. Ada kita ini ada di antara dua ketiadaan. Dulu tak ada, lepas tu ada, lepas tu tak ada. Jadi dua kali tak ada. Satu kali ada. Menang mana? Dua satu. Dua kali tak ada, satu ya ada. Menanglah tak ada. Jadi hakikatnya kita ini tiada. Inilah pelik sikit. Bila orang sufi cakap, aku ni bukan ada, yang adanya Allah. Orang Zahir kata,
Mana boleh tak ada tu? Kita tak faham murad dia tu. Jadi orang yang zahir, ahli zahir, dia tak faham murad maksud dia tu. Yang lain pada Allah bukan ada, yang adanya Allah saja. Ni kita kan ada, alam kan ada, bulan, matahari, bintang, semua langit, bumi ada. Pasal apa pula tak ada? Dia tak faham maksudnya. Sebab tu dia kata di sini, pandang dengan ain musyahadah. Kan dia sebut tadi kan, hendaklah engkau yakin dan engkau jazamkan pula dengan ain musyahadah, mata musyahadah, maksudnya mata hati. Pada pandangan mata hati kita, yang ada sebenar-benarnya Allah. Yang lain pada Allah, semuanya tak ada pada pandangan mata hati. Adapun pada pandangan mata zahir, mata kepala, ya memang ada, tapi ada majazi. Faham dah tu? Lepas tu kita tak sama kalut-kalut. Nah, bagi faham lah. Letak bagi kena tempat. Oh, kita mana boleh tak ada? Ni kan kita tengok dengan mata kepala ada. Betul. Itu tengok dengan mata kepala. Tapi cuba kita syuhud dengan mata hati. Kita ada. Tak ada pun. Begitu. Tak ada pun. Nampak ya. Habis. Kemudian bila kita faham, kita pergi lagi. Ini nak kuih susah lah ni. Tapi tak apalah. Kita dah faham dah tadi 3 peringkat. Peringkat pertama kita kena faham perkataan. Peringkat yang kedua kita kena reti bahawa Allah Ta'ala itu tidak berubah seperti dulu. Peringkat ketiga kena pandang dengan musyahadah, mata hati. Baik, bila di situ maka kita mendapatilah silsilah peraturan kejadian alam ini. Maka dia kata dengan maka mengadalah Allah Ta'ala, dah tak ada yang lain pada Allah Ta'ala itu, semua tak ada lagi. Yang adanya zatnya dan juga sifat-sifatnya saja. Lalu Allah Ta'ala pun mengadakan. Maka mengadalah Allah Ta'ala akan sekalian makhluk ini. Tuhan membuat alam ini. Dulu alam ini tak ada. Tuhan buat alam ini bagi ada, menjadikan daripada tak ada kepada ada. Ini apa dia silsilah kejadian alam. Faham tak? Silsilah kejadian alam ni, dulu alam ni tak ada. Lepas tu tak ada. Allah Ta'ala mengada, baru ada. Silsilah. Jadi sebelum daripada ada alam ni, ada siapa? Tak ada siapa. Hanya yang ada Allah dan sifat zatnya dan sifat-sifatnya saja. Jadi masa ada zat tu lah, dengan sifat tu orang panggil masa apa? Dia panggil masa apa? Masa tu martabat apa? Orang panggil martabat ahadiyah. Ahadiyah. Jangan kita kata masa tu tak boleh, sebab tak sesuai kita sebut masa. Sebab masa tu tak ada masa. Yang ada masa ni selepas daripada Allah Ta'ala mengadakan makhluk, baru ada masa. Sebelum daripada Allah Ta'ala mengadakan makhluk, tak ada masa dan tak ada waktu. Cuma kita boleh sebut sebagai martabat. Martabat ni maksudnya silsilah kejadian tu. Tu nak kenal. Kan? Baik.
Maka mengadalah Allah Ta'ala akan sekalian makhluk ini. Apa hikmah Allah Ta'ala mengadakan sekalian makhluk? Supaya dikenal akan dia, yakni akan Allah. Sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan makhluk, ada siapa kenal Tuhan? Tak ada siapa kenal Tuhan. Tak ada siapa kenal sifat-sifat Tuhan. Yang kenal dia lah. Yang kenal Allah. Allah saja yang kenal zat dia, yang mengetahui zatnya, dan Allah juga yang mengetahui sifat-sifat dia. Yang lain pada Allah tak ada siapa kenal Tuhan. Inilah yang disebut sebagai kanzun makhfi. Itu istilah tu tuan-tuan pernah pakai. Itu yang disebut sebagai kanzun makhfiyun. Apa makna kanzun makhfi? Yakni gedung perbendaharaan yang tersembunyi. Allah itu umpama satu gedung yang tersembunyi. Itu yang Tuhan kita berfirman dalam hadis Qudsi, kuntu kanzan makhfiyan la u'rafu. Adalah aku ini, kata Tuhan, seumpama satu gedung yang tersembunyi, yang aku tidak diketahui, tidak dikenali. Siapa pun tak tahu aku, siapa pun tak kenal aku. Yang kenal aku lah. Yang tahu Tuhan pada masa tu hanya Tuhan. Lain pada Tuhan, tak ada siapa tahu Tuhan, tak ada siapa kenal Tuhan. Lepas tu Tuhan kata, fa'ahbabtu an u'rafa. Maka aku suka aku dikenali. Aku nak aku ini orang kenal aku. Tu kita guna bahasa mudah kan. Fa'ahbabtu an u'rafa. Maka aku suka aku dikenali. Yani aku nak supaya orang kenal aku. Maka bagaimana cara Allah kan nak memperkenal dirinya kepada kita hamba-hamba dia? Cara Tuhan, iaitu Tuhan kata, fa khalaqtul khalqa li u'rafa. Maka aku ciptalah makhluk ini supaya aku dikenali. Ini hikmahnya tuan-tuan. Tuhan cipta makhluk supaya kita kenal Tuhan. Sebab tu bila kita tengok langit, langit itu ciptaan Allah. Jangan tengok jirim langit, tapi kita kena tengok di sebaliknya, siapakah yang mencipta langit. Kan? Tuan-tuan boleh kenal tak direct kalau kita kenal zat tu? Tak boleh. Bandingannya seperti mana seorang pelukis. Kita macam mana kita nak kenal peribadi seorang pelukis? Pelukis itu orang lelak ke, cermat ke, peribadi dia, orang lembut ke, orang kasar ke? Kena tengok pada lukisan dia. Tengok lukisan Allah, lukisan cemekap, tahu dah bahawa si pelukis ni orang peribadinya cemekap. Kalau tuan-tuan nak cari menantu, nak cari menantu, pergi di rumah dia, suruh dia buat ayak. Dia pun buat ayak. Bila buat ayak, ayak tu tahu hebet, tahu dah bakal menantu aku ni tak erti baju ayak. Gula tak apa, stevia tak apa.
Tiba-tiba sampai tengah hari sekali lagi dia angkat nasi. Tengok-tengok nasi kerai. Tahu dah bakal menantu ni tak reti masak nasi. Selama ni dia beli nasi kat kedai. Tengok-tengok pula dalam nasi tu ada rambut pula, ada 3 orang. Tahu dah bakal menantu ku ni lolang tak cermat. Itu cara dia. Sebab tu kalau kita mengaji dalam kitab fiqh, mohon maaf, bagaimana kita nak cari seorang perempuan yang subur, tak subur? Kita tengok pada mana? Tengok tang mana tuan-tuan? Tuan-tuan tengok muka ke tengok kaki? Abang kan? Tuan-tuan cari menantu, cari isteri, nak tahu bakal isteri kita atau menantu kita tu orang subur ke tak subur ke, tuan-tuan tengok mana? Ha? Cikgu tengok mana? Ha? Oh, tengok keluarga. Tengok keluarga tak semacam cikgu, sebab kita nak kena tengok diri dia, bukan kita nak ada keluarganya yang jadi gemuk kan, ada yang kurus, ada yang kering. Dalam kitab fiqh dia suruh kita tengok jari. Tengok jari. Tengok jari dia. Kalau jari panjang kurus, itu badan dia kurus, tak ada kesuburan. Tapi kalau jarinya gemuk, montok-montok, itu sihat tu. Sihat tu. Gemuk kan berisi, montok-montok. Jadi di situ kita boleh kenal dia ni orang sihat ni, orang kemah ni, buat kerja cekam ni, kemah yang belakang ni. Tak kira. Cuba tengok. Kita tengok muka putih, jadi walau muka tu dia berbedak, tengok kaki hitam. Sebab tu masa saya duduk dulu di pondok, ada seorang tua pondok, dia kata apa? Dia banyak kata Haji Khairun. Haji Khairun kalau nak tengok seorang tu putih, jangan tengok muka, tengok kaki dia. Pasal apa pakcik? Muka boleh berbedak, tapi kaki orang tak berbedak. Kalau kaki hitam tu, itu dia hitam lah. Oh, macam tu. Kita tengok muka lah. Saya tuan-tuan tak payah tengok kaki ya. Memang saya hitam pun. Baik, saya lebih putih. Baik. Jadi nak bagi tahu begitu. Kita nak mengenali seorang pelukis, iaitu kita kena tengok pada lukisan dia. Tengok lukisannya halus, lukisannya cermat, detail, indah, cantik. Itu menunjuk di atas peribadi sang pelukis, bahawa seorang pelukis ini orang yang sangat cermat, orang yang sangat prihatin, orang yang sangat lembut, orang yang sangat faham. Demikianlah tuan-tuan, apabila kita tengok lukisan alam ini, kita tengok lukisan alam ini dengan bukit bukaunya, dengan gunung ganangnya, hijau sawah padinya, cantik, indah. Ini menggambarkan sang penciptanya itu mempunyai sifat jamal, sifat kecantikan, keindahan. Itu yang disebut tadi sifat jamal. Kan disebut tadi sifat jamal, padahal sekaliannya itu menunjuk di atas kekurangan yang lain daripada Allah. Allah saja yang sempurna. Demikian juga apabila kita tengok langit. Langit ini tak ada sebatang tiang pun yang menungkatnya. Kita tengok langit, langit tak pecah pun, tak retak pun, cukup sempurna ciptaan dan kejadian dia. Maka di situ menggambarkan kepada kita bahawa sang pencipta ini sangat sempurna sifat-sifat dia.
Di situ timbullah sifat kamal, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tengok di langit ni ada benda-benda yang besar lagi. Atas langit ada arash, ada kursi, ada lauh mahfuz, semua besar-besar belaka. Dan itu dipanggil azamah. Maka di situ menunjuk di atas keagungan dan kebesaran Allah. Kerana kaedahnya azamatul makhluq tadullu ala azamatil khaliq. Keagungan makhluk, kebesaran makhluk itu bukti yang menunjuk di atas agungnya, besarnya pencipta dia. Maka di sini timbullah dipanggil sifat jalal, sifat keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di Tuhan kita, kaifiat ataupun cara Allah Ta'ala nak memperkenalkan dirinya kepada kita, tu cara dia. Tu cara dia. Dia suruh kita tengok ciptaan-ciptaan dia, kejadian-kejadian yang dijadikan. Maka kita tengok situ, jangan tengok oh nampak langit lah, tak ada apa-apa pun. Langit lah. Tu tak ada apa semua. Jangan tengok langit, tapi tengok di sebalik dia. Oh, gitu. Kan? Kemudian kita tengok lagi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala hendak memperkenalkan kepada kita sifat-sifat dia. Tadi kita nak bagaimana cara dia? Senang ya. Tengok diri kita sendiri. Kita ini kadang-kadang sihat, kadang-kadang sakit, kadang-kadang susah, kadang-kadang senang. Ada orang kaya, ada orang miskin, kan? Itu sebenarnya Allah Ta'ala nak memperkenalkan kepada kita sifat-sifat dia. Sebab tu dalam kitab Tajul Arus, Syekh Ibn Athaillah menyebut yuqaddiru laka as-sihha wal marad wal faqra wal ghina wal dhulla wal izza liyu'arrifuka bi awsafih. Allah Ta'ala takdirkan kepada engkau itu sehat, sakit. Allah Ta'ala juga takdirkan kepada engkau itu kaya, susah. Allah Ta'ala takdirkan juga kepada engkau itu hina, mulia. Apa sebabnya? Kerana Allah Ta'ala nak memperkenalkan dirinya kepada engkau akan sifat-sifat dia. Nah, jadi bila kita tengok seorang tu kaya, jangan dengki dekat dia. Sebab itu ditakdirkan oleh Allah kepada dia. Bila kita tengok seorang itu dimuliakan, diagungkan, jangan dengki kepada dia. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala takdirkan kepada dia, bukan kepada kita. Demikianlah seterusnya. Kalau kita reti lagu ni, tak akan ada penyakit dalam hati, penyakit hasad, penyakit dendam. Tapi oleh kerana kita tak faham benda ni, sebab tu kita dengki ke orang. Dia tu kaya, tengoklah satu hari nanti bengkak. Tengok pasal apa tabib kataan gitu. Kerana tidak ada ma'rifah, tidak ada ma'rifah di dalam diri kita. Tidak ada sifat kenal Tuhan, tak kenal sifat-sifat dia. Faham? Ini bagi arti yang tu. Ini cara Allah. Cara Allah nak memperkenalkan dirinya kepada kita, iaitu dengan Allah Ta'ala mengadakan sekalian alam ini supaya kita dapat kenal dia. Ini hadis kita baca tadi. Kuntu kanzan makhfiyan la u'rafu fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa li u'rafa. Aku ini umpama gedung yang tersembunyi, yang tidak dikenali, tidak diketahui.
Maka aku suka, aku dikenali, lalu aku ciptakan makhluk ini supaya aku dikenali. Ini disebut ni. Maka mengadalah Allah Ta'ala akan sekalian makhluk ini supaya dikenal akan dia, yakni akan Allah. Kita kenal Allah dengan bahawa menentui ya Allah akan makhluk ini pada azali dengan tafsilnya daripada barang yang mujmal ia di dalam ilmunya. Ini kuih susah ni tuan-tuan. Macam mana? Nak pergi lagi ke nak berhenti yang tu? Kalau nak pergi, tak apa, kita pergi sikit lagi. Nak tanya tuan-tuan lah. Kita pergi sikit lah, sikit lah. Tengok sikit. 2, 3, 4, 5 minit ni. Campur lah. 2, 3, 5 4, 5, 9. Ada banyak minit ada. Baik. Tengok dia kata. Dia kata bahawa menentui akan makhluk ini pada asali dengan tafsil. Baik, itu pada martabat apa? Dia panggil pada martabat menentukan badri dengan tafsil. Tafsil tadi daripada barang yang mujmal. Di dalam ilmunya, ilmu Allah. Nampak ke tak? Tak nampak. Kalau tak nampak, kita turun sikit martabat kita. Turun ke martabat kaedah ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid, kita mengaji dalam bab ta'alluq atau ta'alluq, kan, bab ta'alluq. Ta'alluq itu secara umumnya lah, kita ambil secara umumnya ada dua. Itu secara umumnya. Ta'alluq suluhi qadim, lepas itu ta'alluq tanjizi qadim. Lepas itu baru kita pergi satu lagi, tanjizi hadis. Itu tiga lah, ambil secara mudah. Suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Suluhi qadim tu ada ke tak lagi? Maksudnya barang yang ditentukan oleh Allah Ta'ala tu ada ke tak lagi? Tak ada lagi. Itu baru patut, kan? Patut mengada atau meniada, patut menentu atau tidak menentu. Tak ada apa lagi. Kosong dia panggil. Kosong. Kalau kita buat ibarat, tuan-tuan ada kertas lah. Tuan-tuan ambil duit sekupang ke, duit 5 kupang ke, buat bulat. Kalau tak ada duit pun tak apa, buat bulatannya. Buat bulatan saja. Dalam bulatan tu ada apa tak? Tak ada apa, kosong. Itu ibarat ta'alluq suluhi qadim. Tapi bukan makna dalam bulatan tu kosong. Zat Tuhan tak ada. Tak, zat Tuhan ada. Sifat-sifat Tuhan ada. Zat Tuhan ada, sifat-sifat Tuhan ada. Tapi masa tu belum lagi ditentukan apa-apa lagi. Itu dipanggil martabat la ta'ayyun. Tidak ditentukan apa-apa lagi. Zat ada, sifat-sifat ada. Yang lain pada zat Allah, sifat Allah tak ada. Kosong. Lepas itu, kan, turun pula peringkat yang kedua. Anda kita ambil peringkat. Turun pula pada peringkat yang kedua. Tuan-tuan buat bulat sebiji. Kena buat 3 biji bulat lah. Bulat. Kena buat 3 biji. Ataupun buat lagu ni. Bulat.
bulat. Kalau ada papan putih itu senang. Saya nak tunjuk contoh. Kan? Ataupun tuan-tuan mertah kat saya. Ustaz Ilmi buat bulat saya siap. 3 bulatan. Tuan tengok ni kan. Ni bulat. Ni bulat, ni bulat. Tapi bulatan ini dipanggil di dalamnya kosong. Bulatan ni di dalamnya kosong. Tak ada apa. Yang ada hanya pada masa ini dia panggil apa? Zat Allah dan sifat-sifat Allah ya. Yang lain pada zat Allah tidak ada. Maka martabat ini kita panggil martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah ni bagi martabat zat semata-mata. Zat satu ya. Dan sifat ada, tapi sifat pada masa ni belum lagi zahir. Bukan tak ada sifat. Kalau kita tak ada sifat, baru ada sifat tu baru. Sifat ada lah, tapi belum lagi zahir sifat tersebut. Ada lah. Baik. Kemudian yang kedua, baru di peringkat yang kedua atau martabat yang kedua, dia panggil martabat wahdah. Maka pada martabat wahdah ni baru ada titik yang di tengah ni kan. Dia ada titik dia, titik di tengah. Tuan-tuan buat bulat, lepas tu di tengah-tengah bulatan tu buat titik. Titik ni lah namanya. Namanya apa? Dia panggil namanya mujmal atau ijmal. Ijmal ni makna umum borang. Tak tentu apa-apa lagi. Yang panggil bahawa ijmal tertentu secara umum saja. Macam dengan kita dalam titik ni tuan-tuan, dalam titik ni kalau kita nak tulis huruf Rumi, dalam titik ni semua ada. A ada, B ada, C sampai ke Z. Kalau Jawi huruf hijaiyah, dalam titik ni ada alif, ba, ta, sa sampai ke ya. Tapi tak jadi lagi huruf alif sebab dia ijmal. Kan? Macam kan tuan-tuan, bila tuan-tuan nak tulis dalam kitab, nak berdebit dalam kitab, apa yang mula-mula dulu akan jadi? Titik kan? Kita letak pen, titik dulu. Ada pada titik itu baru terbentuk huruf. Jadi bila terbentuk huruf A ke B ke C ke, itu namanya tafsil. Itu namanya tafsil. Itu dalam kotak atau bulatan yang ketiga ni, tengok saya buat kan. Saya tarik panjang huruf alif. Itu namanya tafsil. Tafsil ni duduk pada martabat yang ketiga, iaitu martabat wahidiyah. Dia bagi martabat wahidiyah. Baik. Kalau kita tak faham lagi, kita kena buat kaedah perindustrian pula. Kaedah perindustrian, sebelum daripada jadinya bangunan, orang buat apa dulu? Buat apa dulu? Plan dulu kan. Jadi dalam plan tu dia panggil ta'alluq, tanjizi, qadim. Maknanya kita dah tentulah, tetaplah bangunan ni berapa luasnya, bangunan ni ada berapa biliknya, bilik ayaknya berapa, bilik apa lagi, guru berapa, semua itu panggil tanjizi qadim. Tetapi apabila hak tanjizi qadim tu dia bagi sebut secara ijmal kan, lepas tu bila mai di luar kita pergi tempat tampak projek tu,
baru dia buat bata, kaki, bit, naik tiang, naik apa semua bumbung. Itu namanya tanjizi hadis. Maka tanjizi hadis ni namanya tafsil. Faham tak? Kena guna kaedah macam tu dulu. Nanti kita sambung. Ya payah pening sikit ya. Macam tadi yang bulat itu suluhi. Lepas tu bila titik, titik tu nama tanjizi qadim. Lepas tu yang tarik huruf satu tu, itu namanya tanjizi hadis. Jadi panggil silsilah. Silsilah kejadian alam ini yang ada pada masa azalinya Allah saja. Sebelum Allah tak ada, lepas tu baru Allah Ta'ala mengadakan. Mengada ni kerja sifat siapa? Kerja sifat kudrat. Iradat menentukan. Tapi sebelum daripada iradat nak buat kerja, sebelum kudrat nak buat kerja, dan sebelum daripada iradat nak menentu, Tuhan tahu dah semua tu. Tahu kan? Tu yang disebut sebagai ta'alluq ilmu. Nah, tu panggil ta'alluq ilmu Tuhan. Tuhan tahu dah plan tu. Dia nak plan lagu mana, lepas tu dia tentu. Ni macam yang kita buat contoh nak faham. Sebelum kita nak buat rumah kita, dalam fikiran kita tahu dah, aku nak buat ni, nak buat ni. Lepas tu kita lukis plan. Nak lukis, tentu. Tak ni bilik aku, tak ni bilik anak aku, tak ni bilik ayah, tak ni bilik tetamu, ni bilik masak, ini bilik apa lagi lah. Lepas tu main masuk, panggil tukang, buat semua jadi seperti mana dalam plan. Itu tanjizi hadis. Itu namanya tafsil. Tadi dalam plan tu ijmal. Lagi faham yang tu ya dulu. Tu ambil faham dulu, nanti baru kita pergi ke depan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambil dosa wa zalamtu nafsi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ishrah alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma jama'ana zajan mashkura wa taqabbal min ba'di dhabbikum masghura. Rabbana في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة